Hai, bertemu kita lagi dalam sambungan berkenaan dengan sifat cahaya. Pada pembelajaran yang lepas, cikgu ada mengajar kamu semua berkenaan cahaya bergerak lurus. Tapi pada subtopik kali ini, cikgu akan mengajar kamu semua berkenaan dengan cahaya menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk apabila dihalang oleh objek legap ataupun objek lut cahaya. Okey, di sini kita faham bahawasanya objek legap ialah objek yang tidak boleh ditembusi cahaya. Objek lut cahaya ialah objek di mana dia masih lagi boleh ditembusi cahaya tapi tidak sepenuhnya seperti objek lut sinar. Saiz bayang-bayang dipengaruhi oleh, kita akan lihat gambaran di bawah ini. Okay, di mana cahaya tersebut telah dihalang oleh objek. Objek tersebut ialah manusia. Jadi apabila sumber cahaya tersebut dipancarkan kepada objek iaitu manusia tersebut, maka akan terhasillah bayang-bayang. Okey, jom kita sama-sama lihat. Benda pertama sekali, cikgu nak menerangkan berkenaan dengan jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey, tujuan bagi eksperimen ini ialah untuk menyiasat hubungan di antara jarak di antara objek dengan sumber cahaya dan saiz bayang-bayang. Okey, dekat sini cara untuk menghasilkan tujuan, kita perlu ingat UMHA. Okey, UMHA ialah untuk menyiasat hubungan antara. Jarak di antara objek dengan sumber cahaya ialah manipulasi. Okey, PM. Dan saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang ialah PBB. Okey, daripada tujuan yang telah dinyatakan di sini, kita dapat menghasilkan satu hipotesis, iaitu satu hubungan di mana semakin dekat jarak di antara objek dengan sumber cahaya, semakin besar saiz bayang-bayang. Dekat sini kita boleh lihat dekat ni dan besar ialah polar. Okey, ini polar. Okey, dan jarak di antara objek dengan sumber cahaya dikategorikan sebagai pemboleh ubah manipulasi, serta saiz bayang-bayang dikategorikan sebagai pemboleh ubah bergerak balas, seperti yang telah saya nyatakan di atas. Okey, ini ialah gambaran di mana kita akan melihat sebentar saja lagi berkenaan dengan lampu suluh sebagai sumber cahaya, objek, dan kita akan lihat saiz bayang-bayang yang dihasilkan pada layar. Okey, ini ialah gambaran yang pertama. Okey, cikgu kategorikan lampu suluh sebagai ibu dan objek sebagai anak, di mana apabila ibu dekat dengan anak, maka bertambah kasih sayang bermakna bertambah saiz bayang-bayang tersebut. Berlainan pula apabila ibu berada jauh dengan anak, iaitu lampu suluh sebagai ibu dan objek sebagai anak, maka apabila jarak jauh akan kurangnya kasih sayang. Jadi di sini membawa maksud kepada semakin kecil. Jarak di antara objek dengan skrin. Tadi kita tengok jarak antara sumber cahaya dengan objek, tapi pada kali ini kita akan lihat jarak di antara objek dengan skrin. So, kita masih lagi dengan tujuan. Tujuan dia ialah untuk menyiasat hubungan antara. Masih lagi kita gunakan konsep yang sama. Kita gunakan UMHA. Apakah UMHA? Untuk menyiasat hubungan antara objek dengan skrin. Ini ialah manipulasi, dan saiz bayang-bayang dikategorikan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kita akan lihat hipotesis ataupun hubungan di dalam eksperimen yang kedua ini. Okey, semakin dekat jarak di antara objek dengan skrin, semakin kecil saiz bayang-bayang. Jadi dekat sini kita masih lagi menggunakan polar, okey, dekat dan kecil, dan kita gunakan pemboleh ubah jarak objek dengan skrin serta saiz bayang-bayang sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ini ialah eksperimen ringkas tersebut.
Kali ini kita akan melihat kepada jarak objek dengan skrin. So apabila sumber cahaya telah dipancarkan yang bertindak balas sebagai ibu dan anak sebagai objek tersebut, maka saiz bayang-bayang akan dihasilkan semakin besar. So apabila kategori yang kedua, di mana sumber cahaya dipancarkan apabila objek berada dekat dengan skrin, maka saiz bayang-bayang akan semakin mengecil. Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan objek dan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Jadi, kedudukan objek ataupun kedudukan cahaya juga boleh mengubah kepada bentuk bayang-bayang yang terhasil. Jadi dekat sini kita boleh lihat satu kesimpulan di mana bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan objek pun berubah. Itu ialah kesimpulan kita. Di mana kedudukan objek dikategorikan sebagai pemboleh ubah manipulasi, manakala bentuk bayang-bayang yang terhasil ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So kita akan lihat eksperimen ringkas bagaimana bentuk bayang-bayang yang terhasil boleh wujudnya dalam bentuk yang berbeza. Gambaran ini ialah sekadar ilustrasi ringkas saja supaya kamu semua dapat memahami bahawasanya apabila cahaya yang dipancarkan kepada objek legap, maka akan terhasilnya bayang-bayang. Apa yang cikgu nak tekankan di sini bahawasanya ilustrasi ini menunjukkan bahawasanya bayang-bayang ataupun bentuk bayang-bayang tersebut boleh dipengaruhi oleh kedudukan ataupun orientasi objek itu sendiri. So jika kita ubah kedudukan objek tersebut, maka bayang-bayang yang terhasil akan memberi satu impak atau memberi satu bentuk yang dihasilkan dengan hasil yang berbeza. So kita akan lihat kepada eksperimen ringkas yang kedua, di mana kedudukan sumber cahaya. Tadi kita lihat kepada kedudukan objek, tetapi sekarang ni kita lihat kepada kedudukan sumber cahaya. Sama saja macam tadi. Okey, tujuan dia ialah untuk menyiasat hubungan di antara kedudukan sumber cahaya dan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okey, so satu kesimpulan ringkas yang telah dinyatakan di sini iaitu bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Sama saja seperti kesimpulan yang terdapat pada kedudukan objek tadi. Tapi isunya di sini ialah kedudukan sumber cahaya. Animasi ringkas ini akan menjelaskan kepada kamu semua berkenaan dengan kedudukan sumber cahaya boleh menghasilkan bentuk bayang-bayang yang berbeza dari pelbagai arah. Jika kita lihat, pelbagai bentuk arah daripada sumber cahaya tersebut telah menghasilkan bentuk bayang-bayang yang berbeza dan berubah-ubah mengikut kedudukan sumber cahaya tersebut.